Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Thumma alhamdulillah Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Imam Tuan Bilal, Kuasa Surau, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, apa semua sihat? Alhamdulillah, tuan-tuan, kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga yang memungkinkan kita berada dalam surau ini dalam rangka kita memperbarui amal ibadah kita mencari bekalan untuk kita menuju ke dunia, ke alam akhirat yang kekal abadi, yang perlu kita persembahkan sesuatu yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesihatan yang baik. Mudah-mudahan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang kita musibah banyak umur tuan-tuan digunakan kesabaran dari Allah, ketabahan dan bangkit semula untuk meneruskan kehidupan, mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan, kita sambung muzakarah pembacaan kitab kita Tahdzibun Nufus bi Tatbiq Durus, iaitu ringkasan kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, dan kita sambung perbincangan kita dalam bab ikhlas dan haramnya riya. Dalam pertemuan yang lepas, tuan-tuan, kita telah melihat ataupun telah mendengar atau mengikuti hadis Nabi SAW. Betapa pentingnya kita menjaga niat kita. Setiap perbuatan itu dimulakan dengan niat. Malah Nabi mengingatkan kita, apapun yang berada di luaran fizikal kita ini, tuan-tuan, itu bukan keutamaan si Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Allah adalah hati yang ditafsirkan sebagai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada itu, tuan, kita akan sambung beberapa lagi hadis Nabi SAW yang mengutarakan kepentingan ikhlas, kepentingan kita menjaga amalan kita supaya kita tidak termasuk dalam yang dikatakan sebagai riya, yang kesannya adalah penat beramal tapi tidak ada sesuatu pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat adil, tuan-tuan, dan setiap amalan kita lakukan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca pada malam ini, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas, tuan-tuan, iaitu bukan orang lain, ahli keluarga Nabi juga, yang pernah didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqih fiddin wa alim ta'wil. Dan sebab itu setengah guru-guru kita, tuan-tuan, sangat-sangat menggalakkan apabila kita menghadiri majlis cukup jambul, katakan, sambil-sambil baca selawat tu kita potong jambul, kita nak baca doa apa kepada baby yang nak yang dipotong jambul itu bacakan doa Allah faqih fiddin wa alim ta'wil. Walaupun hadis itu, doa itu khusus kepada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, kita juga boleh mengambil iktibar pada hadis itu dan kita bacakan, dan mudah-mudahan anak yang kita sambil-sambil cukup jambul itu dan kita raikan dalam majlis akikah dan apa segala macam, mudah-mudahan Allah memberikan dia kefahaman tentang agama. Dan takwil ini dalam bahasa sekarang ialah berfikiran aras tinggi, tuan-tuan, aras tinggi. Mudah-mudahan begitu, ya. Dan inilah keistimewaan yang ada pada Ibnu Abbas, apabila beliau ini boleh menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, dikala para sahabat yang lain tidak mampu untuk mendalami makna ayat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa, tuan-tuan? Satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab bawa Ibnu Abbas dalam satu majlis yang dihadiri oleh sahabat-sahabat senior yang terlibat dalam perang Badar. Ada satu martabat antara sahabat ni, perang Badar ni ada kluster istimewa, tuan-tuan, eksekutif sifatnya.
kan, dan ditanya oleh dan ada sahabat-sahabat lain dia merasakan kenapa Ibn Abbas dibawa masuk dalam kumpulan yang sangat eksklusif ini, kan. Dia kata anak kami pun ada seperti Ibn Abbas, kan. Tetapi Sayyidina Umar Khattab beritahu bahwasanya powernya doa Nabi tadi, Ibn Abbas boleh menafsirkan ayat Al-Quran yang ada sahabat yang tak mampu untuk mendalami begitu maksud dia, kan. Ayat ini mudah aja, idza jaa nasrul fath. Sekarang kita baca, kan. Saya nak tanya dengan sahabat yang lain, apa kamu faham tentang makna ayat ini? Dan mereka berikan maknanya mengikut makna yang secara luaran sajalah, kan. Bila saja datang kemenangan, Allah berikan itu ini sini, dan di hujung tu, kan, istighfar, taubat, itu saja. Dan ada yang tak tahu apa-apa pun, kan. Kemudian Sayyidina Umar Khattab tanya dengan Ibn Abbas, kan. Sebenarnya ayat itu menunjukkan ajal Nabi hampir sampai. Bila ayat itu turun, kan, surah itu turun, ajal Nabi, kan, akan sampai, akan sampai. Itu makna yang mendalam di sebalik ayat itu atau surah itu, kan. Jadi di hujung itu, kan, istighfar pun ada, kan, taubat pun ada. Jadi Nabas kata begitulah, bila kita baca ayat itu jangan lupa, kan, ajal kita juga akan hampir, maka istighfarlah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita baca apa di sini, anna Rasulullah sallallahu qala fi ma yarwi an rabbih azza wa jalla, inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada firman yang baginda riwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah mencatatkan segala kebaikan dan keburukan, kan. Allah mencatatkan baik dan buruk, dan thumma bayyana dzalika, dan dia menjelaskan di dalam kitabnya, maknanya Allah dah menentukan baik dan buruk. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang berazam untuk buat kebaikan tapi tak dapat melakukannya, adilnya Allah SWT, tuan-tuan, maka Nabi kata Allah menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna, kan. Azam ni niat lah, tuan-tuan, niat nak buat kebaikan tapi tak mampu nak buat ataupun tak kesampaian untuk melakukan. Allah dah catatkan satu kebaikan yang sempurna bagi orang tersebut, kan. Sebagai contoh, tuan-tuan, kita nak datang ke surau ini untuk solat berjamaah, tiba-tiba ada saja halangan-halangan tertentu, kan. Azam itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan kebaikan untuk kita, kan, kan, untuk kita. Terus lagi, fa in hamma biha, fa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsira. Jika dia berazam melakukannya, niat nak buat ni, niat nak buat, lalu dia dapat mengerjakannya, niat nak buat, berazam nak buat, dan Allah berikan dia kekuatan untuk melakukan perbuatan tersebut atau kebaikan tersebut, Allah tuliskan baginya 10 kebaikan sehingga 700 kali ganda, bahkan hingga gandaan yang sangat banyak. Masya Allah, tuan-tuan, ya, ini adilnya Allah Subhanahu wa taala, kan. Dan yang penting niat kita tu apa, kan. Sudah pastilah niat kita nak melakukan satu kebaikan, nak melakukan satu kebajikan, kan. Sebab orang kata dia ni orang baik, betul, tapi apakah kebaikan yang dilakukan orang itu, kan. Nabi selalu, tuan-tuan, bila dengan sahabat, bila lalu seorang, tu Nabi kata ahli syurga tu, ahli syurga, lalu je Nabi kata itu ahli syurga, kan. Jadi ada sahabat yang teruja, kan, apa amalan ahli syurga ni, kan. Sehingga kan ada sahabat tu yang berpura-pura
Dan dia kata boleh tumpang tak rumah kamu sebab saya ni tak berbaik dengan ayah saya. Kan padahal tu helah je. Sebab Nabi kata lalunya dia ahli syurga, tak tahu juga apa amalan syurga ni. Kan jadi dia pun pergi jumpa dengan seorang sahabat tu, dia kata boleh tumpang tak? Kan sebab saya ada masalah dengan ayah saya. Dia pun tumpang kan. Tengok taklah rajin sembahyang tahajud kan. Kerja kan. Tengok hari kedua sama juga, hari ketiga sama juga. Last sekali mengakulah, dia kata sebenarnya saya tak ada masalah dengan bapak saya pun. Cuma Nabi kata kamu tak boleh syurga. Apa amalan kamu? Tengok kamu ni sembahyang taklah rajin sangat. Kan? Maknanya sembahyang sunat. Kan? Tak ada. Tapi dia kata tak ada, dia kata cumanya saya ni tak suka nak mengata orang, dia kata. Tak suka menceritakan keburukan orang, tak suka nak itu, tak suka ni kan. Jadi dibuat benda yang orang suka dan menceritakan satu kebaikan orang, tak suka nak memfitnah orang. Itulah dia punya maknanya. Jadi itu punya kebaikan yang Nabi sebut dia ni ahli syurga kan. Dia kata sangat mudah lah, sangat mudah kan. Sebab itulah tuan-tuan Ibnu Mubarak tuan-tuan pernah mengatakan Mubarak mengatakan apa tuan-tuan, rubu amalin saghirin tu'azimuhu an-niyah. Barangkali amalan yang kecil boleh jadi besar. Boleh jadi besar. Besar di sisi Allah SWT disebabkan niat dia. Kan nampak kecil dia, tapi dengan amalan yang kecil itulah kan niat dia ikhlas kan. Tidak ada unsur riya ke apa kan. Jadi dia tu'azimuhu, dia jadi besar. Kan besar di sisi Allah SWT sebabkan niat dia yang murni. Tetapi Ibnu Umar kata rubba amalin, barangkali amalan kabirin yang besar, yang hebat, tusaghiruhu an-niyah, dia jadi kecil di sisi Allah SWT sebabkan niat dia tak betul. Kan tu. Sebab itulah kan Nabi SAW pernah ketika tuan-tuan masuk ke dalam masjid, Nabi tercari-cari seorang wanita. Tercari-cari, sahabat tanya, ya Rasulullah, tuan cari siapa? Jadi kata dulu kan ada seorang perempuan ni kan, dia ni rajin bersihkan surau, bersihkan masjid kan, dia ni mana ni tak nampak. Jadi sahabat lain kata, dia ni siapa ya Rasulullah? Apa istimewanya wanita ini di sisi tuan kan? Wanita biasa yang kerja dia bersihkan masjid, itu je. Kalau kita sekarang ni lah yang kita kata cuci, cleaner macam tu kan. Kan jadi bukan somebody kan, bukan siapa-siapa, tapi Nabi tercari-cari. Rupanya kerja yang kecil tu kan, bersihkan masjid itu yang bagi orang kecil kan, berbanding dengan orang lain, rupanya Nabi kata dia besar si Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sahabat pun tanya, dia dah meninggal dunia ya Rasulullah. Meninggal apa tak bagi tahu? Kan siapa perempuan tadi kan. Jadi sahabat tanya, siapa perempuan ni yang Nabi cari ni? Kan rupanya itu amalan kecil dia, membersihkan masjid dengan kudrat dia yang sangat kecil, tetapi si Allah Subhanahu Wa Taala sangat hebat. Nabi kata tunjukkan di mana kuburnya. Jadi Nabi SAW pun berdoa di atas kuburnya, berkata kerahmatan kepada roh wanita tersebut kan. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita jangan anggap benda yang kecil itu kan, nilai yang kecil si Allah Subhanahu Wa Taala kan, barangkali dia besar si Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya niat kan untuk menjadikan perbuatan itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi walaupun tak buat lagi, tapi niat nak buat, Allah tetap beri ganjaran. Apatah lagi buat benda tu, sehingga Allah kata 10 kebaikan dan mungkin sampai 700 kali ganda, bahkan ganda yang sangat banyak kan. Tapi sebaliknya, waman hamma bisayyi'atin, siapa yang telah berazam untuk berbuat keburukan, falam ya'malha, tapi tak buat keburukan tersebut, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, Allah catatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Niat nak buat jahat tapi tak jadi buat jahat kan, Allah letakkan dia, tulis dia
satu kebaikan, kan? Kalau pernah dengar ada seorang sahabat, kan? Dia ni selalu teringat-ingat, kata-kata Nabi, kan? Jangan buat kejahatan, buat kebaikan walaupun sedikit, kan? Tapi dia ni susah hidup dia. Dan kadang-kadang dia satu ketika dia masuk ke dalam rumah, kan? Dia susah, kan? Sampai dia terlibat dalam kegiatan mencuri lah. Jadi dia masuk dalam rumah seorang perempuan, kan? Wanita, dan rumah itu tak berkunci, kan? Bila masuk tu kan dia tengok, kan, makanan ada, kan? Kadang-kadang ada juga harta yang lain, tapi teringat, kan? Teringat dan kata Nabi, jangan buat jahat, buat baik, kan? Teringat macam tu, kan? Tapi keinginan tu nak buat sebab dia susah, kan? Curi, kemudian dia melongkar lagi, kan? Lagi nampak perempuan tu tengah tidur, kan? Tidur. Jadi timbul hasrat dia lah nak buat tak baik pada perempuan tu. Tapi dekat yang perempuan tu ditinggal kata Nabi, jangan buat jahat, buat baik, kan? Jadi dia pun balik, tak jadi buat. Sebab teringat Nabi pesan pada tu banyak kali. Tak jadi, dia keluar dengan dia kecewa sebab dia tak boleh laksanakan hasrat dia. Walaupun kita dah depan mata lah, kan? Makanan ada, sedikit harta ada, kan? Kadang-kadang kita tuan-tuan, kita kadang balik rumah, kan? Kunci pun kita letak pada harta, kan? Macam tu lah. Bukan letak simpan yang betul-betul lah. Jadi dia balik, kan? Esoknya dia jumpa Nabi jumpa dia. Dia kata, kan? Dia kata, kamu nak kahwin tak? Dia kata, nak kahwin tak? Dia kata, kenapa? Sebab ada wanita, kan? Wanita tadilah, wanita yang dia masuk rumah tu, kan? Dia jumpa Nabi, kan? Rasulullah, saya rasa malam tadi ada macam orang masuk rumah saya, kan? Nabi tanya, ada hilang barang tak? Kan? Dia kata, tak ada, kan? Tapi Nabi kata, macam ni hilang, kan? Bahaya kamu seorang-seorang, kan? Bahaya seorang-seorang. Wanita ni dah berusia sikit, bahaya seorang-seorang. Dia kata, kamu kena kahwin ni, kan? Kena kahwin. Ya Rasulullah, saya dah umur macam ni, siapa nak saya, kan? Tak apa, Nabi kata, percayakan kamu jodoh. Jadi jumpa dengan pemuda tadi yang susah tadi, kan? Nabi pun tanya, kamu nak kahwin tak? Dia kata, siapa tak nak kahwin, kan? Tapi siapa nak saya susah. Tak apa, dia kata, ada wanita kaya ni, dia kata. Wanita kaya, kan? Tapi dia berusia lah. Tapi tak apa, dia kata, ini kamu, istilah kita sekarang ni, kan, cuci kaki je, kan? Cuci kaki. Jadi dia pun kahwin, kan? Dia tak kenal perempuan ni, kan? Malam, kan? Tak kenal. Dia pun dah kahwin, dia masuk rumah tu. Dia kata, macam pada masuk rumah ni, macam mana masuk rumah ni? Betul lah, rumah tu lah dia masuk sebelum ni. Nak mencuri harta tu, nak buat apa perkara tadi, kan? Baru dia sedar punya Nabi pesan jangan buat jahat, buat baik tu, kan? Itulah yang dia dapat, kan? Yang dia dapat, kan? Begitu. Sama juga dengan seorang ahli sufi wanita, kan? Nama dia Rabi'atul Adawiyah, kan? Dia ni sentiasa berjaga malam untuk tahajud, kan? Satu ketika, kan, dia perasan tengah dia beribadah malam tu ada pencuri masuk rumah dia, kan? Dia ni ahli sufi yang terkenal dengan cukup apa yang ada, kan? Cukup apa yang ada, kan? Jadi bila pencuri masuk, kan, tengok macam tak ada apa rumah dia ni, kan? Lepas tu dia tengok ada wanita sedang solat malam, kan? Habis, kan, ada yang perasan, kan? Perasan. Dia kata, kamu masuk rumah saya ni, kamu nak cari apa, kan? Kan? Dia kata pencuri, saya nak curi barang rumah kamu lah. Itu pencuri baik pula, kan? Jadi rumah aku tak ada apa-apa, kan? Tapi kalau kamu nak ambil, boleh satu benda, kamu ambillah air wuduk yang ada. Sudah. Dia nak mencuri. Tapi akhirnya yang ada ialah dia mengambil wuduk dan dia balik dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang dia ambil barang tak ada. Datuk Adawiyah, kan, kata kalau nak ambillah apa yang ada. Dalam itu ada bekas air, kami ambil wuduk, ambil air wuduk itu dan kerjakan solat. Gitu, kan? Itu makam-makam tinggi, tuan-tuan, ya. Kita pun barangkali tak sampai begitulah, kan? Wallahu a'lam bishawab. Dan jadi Allah kata
Siapa yang bercita-cita, berazam nak buat kejahatan, kemudian tak buat lagi, tetapi Allah tetap catatkan baginya satu kebaikan. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha. Tapi kalau dia berazam dan dia buat kejahatan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah catatkan baginya satu keburukan. Au mahaha, atau Allah boleh hapuskan dosa tersebut. InsyaAllah tuan ya. Wala yahliku 'ala Allahi illa halikun. Tidak ada seorang pun yang binasa dalam pandangan Allah, melainkan dia memang orang yang binasa, ditetapkan kebinasaan ke atasnya. Inilah kan Allah SWT masih beri peluang kepada kita tuan-tuan. Pertama, untuk melakukan kebaikan. Kadang-kadang kita fikir tuan-tuan, hari ini apa kebaikan yang kita buat. Bermula daripada kita bangun pagi tadi sampailah kita nak tidur nanti kan, apa dia. Dan ada seorang profesor tuan-tuan, dia pernah beritahu saya kan, dia kata ni bukan profesor agama, profesor bidang sains. Kadang malu kita kan, dia pula bagi task kepada kita kan, sebelum tidur dia kata cuba kita fikirlah kan, apa perkara yang kita patut buat tetapi kita tak buat, dia kata. Dan apa perkara yang sepatutnya, apa perkara yang tak patut kita buat, kita buat. Dan apa perkara yang patut kita buat, kita tak buat. Cuba kita senaraikan, dia kata. Kan? Yang juga kita tuan-tuan nak senaraikan tu satu-satu kan, kadang-kadang kita tak fikir pun. Jadi dia kata rebutlah peluang ya, selagi ada, untuk kita cari kebaikan di atas muka bumi ini kan. Baru-baru ini tuan-tuan, seorang sahabat dia beritahu kan, dia pergi ke Speedmart ya, Speedmart ada seorang pemuda berbangsa India beragama Hindu, yang beli roti macam-macam roti lah kan, roti kan. Lepas tu dia beritahu dengan cashier, dah memang meja dekat Speedmart tu kan tak besar sangat tapi penuh kan. Barangkali cashier tu tanya, ni banyak-banyak dia beli apa kan. Oh, untuk mangsa banjir di kampung bagi tambahan dia. Kan, jadi sahabat tu kata, alamak, seorang pemuda bukan beragama Islam terfikir untuk melakukan kebaikan kan, kepada mangsa-mangsa banjir di kampung bagi tambahan kan. Barangkali dia duduk di kawasan tu lah kan, jadi nak membantu. Jadi kawan terfikir kan, apa yang aku nak bantu kan, baru fikir kan. Sebab rumah selesa kan, tinggi, kawasan tinggi kan, lalu dekat jambatan antara Bagi Bila dekat Ciputra kan, taman Intan Putra tu, tengok je lah air tu, oh tinggi air, tengok oh dah surut kan, tak mikir pun yang mangsa-mangsa tu kan. Tetapi Allah SWT hantar, dia kata, seorang India beragama Hindu untuk menjentik perasaan dia kan. Jadi dia kata dia terus telefon jatuh kuasa masjid Karya Bangi itu kan, apa yang boleh kami bantu kan. Selama ni tak terfikir pun, dia kata kan. Jadi ringkasan cerita, dia kata makanan semua dah cukup, Nadma dah bantu, NGO dah bantu kan, jadi kita bantu duit saja, dia kata. Duit. Jadi kawan ni menggerakkan kan, komuniti dia, rakan-rakan AJK surau yang lain kan, sehingga kan sama-sama bergerak dan mereka memberikanlah kan, menggerakkan ahli karya kan, dalam tempoh 2 hari 3 hari kan. Masya Allah tuan-tuan, ada yang dapat 7,000, ada dapat 10,000 kan, satu komuniti surau yang ada kan. Mereka kata kan, kita jangan fikir jauh-jauh lagi kan, di Sungai Lui ke orangnya kat sebelahnya, dia kata. Dia akan di Ciputra kata sebelahnya je kan, kita buat fasa 1 sini dulu, fasa 2 sana, fasa 3 sana kan. Jadi jangan pergi jauh dulu, yang sebelahnya kan. Jadi nak jadikan cerita, kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu kan, diberikan pengajaran oleh orang lain kan, oleh orang lain. Betul tuan-tuan, banyak benda dalam radio IQ baru ni tuan-tuan, saya dengar kan, ada seorang tuan guru tu kan, dia nak menceritakan apa kebaikan yang boleh kita lakukan ketika orang menimpa musibah
Kan ada yang mampu bagi duit. Ada yang tak mampu bagi duit tapi mampu bagi kederak, kan? Cuci, kan? Kita barangkali tak mampu lagi, kan, nak mencuci apa semua, tak mampu. Betul kita mampu, kan? Mungkin kewangan, dan di hujung tu dia kata ada juga kita kena tolong satu. Dia kata tak mampu semua tu tapi tolonglah. Apa dia? Tolong diam. Kita tanya kenapa tolong diam? Dia tanya, kan, sebab ada yang komen-komen dalam Facebook apa semua ni, kan, bukan nak bantu. Kan, inilah dia musibah yang turun ini disebabkan murka Allah. Sembahyang jarak-jarak. Wah, senang je, kan, menghukum orang, kan. Tengok dia kata ni dosa pemimpin. Masya Allah, kan. Jadi tuan-tuan kata kita tak perlulah nak menuding jari. Kadang-kadang musibah itu turun oleh kita sendiri. Ya, mungkin tukang sorak itulah musibah yang disebabkan itu, sebab dosa yang tukang sorak tu. Sebab tuan-tuan kata kalau boleh tolong diam, dia kata. Tolong diam. Jangan komen apa-apa. Jika kita tak mampu nak bagi duit, kan. Komen elok tak apa, doakan ataupun viral itu tak apa, kan. Tapi nanti ceritanya apa bahagian yang boleh kita bantu supaya kita boleh juga mendapat kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Tapi awas tuan-tuan, dan Nabi pernah tanya dengan sahabat, dan tahu tak apa itu muflis, al-muflis, kan. Sahabat tanya muflis, ya Rasulullah, dia tak ada muflis lah, kan. Rupanya tak. Nabi nak cerita di akhirat nanti orang muflis ialah orang yang amalannya habis, kan. Amalannya habis, dia nak cerita beramanah lah, kan. Kalau katakan dia menzalimi orang lain, maka kebaikannya itu akan diserahkan kepada orang yang dizalimi, kan. Dah habis semua kebaikan dilakukan, dah bagi pada orang tu, apa yang tinggal? Keburukan orang yang dizalimi itu bagi kat dia pula. Kejahatan yang terlakukan orang dizalimi itu bagi kat dia. Itulah dia orang muflis, kan. Nabi nak ingat pada kita, kebaikan kita lakukan ini, kan, kena jaga elok-elok. Kan, ini ada kaitan dengan hadis kita baca tadi yang kedua ni, tuan. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sam'a Allahu bihi wa man yura'illahu bihi. Nabi SAW bersabda, siapa yang memperdengarkan amalannya supaya diketahui manusia, dia dipanggil sum'ah, tuan-tuan ya. Kita buat amalan ni supaya orang kata kita ni, oh ini orang hebat ni, ini orang baik ni, ini orang alim ni, ini kan. Kita seronok orang cerita tentang kita, kebaikan yang kita lakukan. Nescaya Allah akan perdengarkannya serta mencelanya di hari kiamat, kan. Ada tak orang macam tuan? Nabi sebut ni ada, kan. Siapa yang menampakkan amalannya supaya dilihat oleh orang lain, ni riak, tuan-tuan. Riak ni ialah kita mempamer-pamerkan amalan supaya orang nampak apa kita buat, kan. Sebab itu, kan, bila kita baca hadis ni, kita didik hati kita, turun daripada rumah, kita pergi ke surau masjid, kan. Tahan ni hati kita ni, kan, lillahi ta'ala, kita tahan. Sebab Nabi kata, nescaya Allah akan menampakkannya dalam kalangan makhluk bahawa dia adalah orang yang riya, kan. Buat kebajikan tak ada masalah, kan. Buat kebaikan itu baik, tetapi hati itu kena tahan betul, kena didik betul-betul supaya kita tidak ada niat lain kerana Allah Subhanahu wa taala, kan. Itu dipanggil riya, dan riya itu adalah sebahagian daripada syirik. Syirik apa, tuan-tuan? Syirik yang kecil. Tuan-tuan kalau baca surah Kahfi yang ayat terakhir sekali, kan, apa Allah kata, kan, siapa nak berjumpa dengan Allah, kan, maka dia jangan melakukan ibadah yang boleh mensyirikkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi riya itu tergolong dalam syirik, tapi syirik yang kecil, kan.
Satu ketika tuan-tuan, Nabi SAW dalam kitab Targhib wa Tarhib, ya, saya petik sini tuan-tuan ya, Nabi pernah beritahu, ya ayuhan nas ittaqu hadha syirk. Kan? Nabi kata, wahai manusia, takutlah kalian terhadap syirik ini. Dan fa innahu akhfa min dabibin namli, sebab dia lebih samar, lebih halus daripada suara langkah semut. Suara langkah semut, kan, halus sangat. Kan, kita kalau saintis barangkali mungkin ada alat adalah untuk mengukur suara-suara semut ni, tapi telinga biasa tak dengar. Faqama ilahi Abdullah bin Hazn wa Qais bin al-Mudarib faqala wallahi la takhrujanna mimma qulta aw la na'tiyanna Umar mahzunan lana aw ghara mahzunin. Qala bal akhruju mimma qultu. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin faqala ya ayyuhan nas ittaqu hadha syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Faqala lahu man syaa Allah an yaqula wa kaifa nattaqi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah. Qala qulu. Jadi sahabat tanya, dan wahai Rasulullah, sahabat pun tanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami boleh menjauhi sementara dia lebih sama daripada suara langkah semut? Kan, Nabi kata takut dengan syirik ni sebab dia lebih kecil daripada suara langkah semut. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak menghindari syirik macam ni? Nabi kata, ucapkanlah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nabi ajar kita tuan-tuan untuk kita baca doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kadang-kadang memang kita baca doa ni tuan-tuan ya, baca doa ni. Jadi tuan-tuan dah dengar hadis ni, oh ini rupanya kenapa hadis itu dibacakan, sebab Nabi ajar pada kita untuk elak syirik yang kecil ini, yang lebih kecil daripada suara langkah semut. Kita baca Allahumma inna, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun daripadamu ya Allah daripada apa yang tidak kami ketahui. Jadi tuan-tuan, kalau kita boleh beramal dengan doa ini, mudah-mudahan kita terhindar daripada syirik yang kecil inilah, termasuk riya, dan termasuk riya. Kita boleh amalkan tuan-tuan. Dan hadis itu tuan-tuan, sebelum kita berhenti untuk azan, dan tadi kita cadang pas isyak ada tahlil kan, jadi kita akan berhenti lebih awal tuan-tuan ya. Hadis selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi tarattu wa syirkahu wa fi riwayatin fa ana minhu bari'un wa huwa lilladhi 'amalih. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku tidak memerlukan mana-mana sekutu untuk bersekutu. Allah kata dia tak perlukan mana-mana pembantu pun. Siapa yang berbuat kebajikan dengan menyertakan sekutu lain selain pada aku, maka aku meninggalkannya bersama sekutunya itu. Jadi Allah ingatkan pada kita tuan, nak beramal jangan sertakan niat-niat yang lain. Kan kalau lillahi ta'ala saja. Sebab itu juga dipanggil syirik kalau kita beramal ada niat lain, seperti tadilah untuk sum'ah ataupun riya. Maka aku berlepas daripadanya, dan dia adalah milik kepada sesiapa yang dia melakukan amal kerananya. Jadi ini peringatan keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Allah kata dia tak perlu pun pembantu-pembantu lain atau sekutu-sekutu lain. Kan? Jadi siapa yang buat kebajikan kemudian ada sekutu lain, ada unsur-unsur syirik seperti tadilah riya, ya, Allah akan tinggalkan kita begitu saja. Jadi amarah Allah SWT sangat keras tuan-tuan. Dan hadis yang terakhir tuan-tuan yang kita nak kongsi pada malam ini ialah bagaimana hadis itu panjang, saya ringkaskan. Dan Nabi beritahu satu pemandangan hari akhirat nanti. Hadis ini banyak versi tuan-tuan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah tuan-tuan, dia nak ceritakan hadis ini kalau ikut riwayat Tirmizi,
seorang berjumpa dengan Abu Hurairah, Abu Hurairah, boleh tak ceritakan, habarkan kepada kami sepotong hadis yang kamu dengar pada Nabi, yang kamu faham betul-betul dari Nabi. Abu Hurairah tarik nafas nak cerita hadis ni, pengsan. Dalam riwayat kata 3 kali Abu Hurairah pengsan nak ceritakan satu pemandangan yang hebat di akhirat nanti. Cerita apa? 3 kumpulan manusia yang akan dihadapkan di akhirat nanti depan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 kumpulan ini, siapa dia? Iaitu yang pertama ialah orang yang mati syahid, kan, dihadapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, kan. Allah tanya, kamu buat apa? Kan? Jadi dia pun beritahulah dia mati syahid sebab dia berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua orang tahu apa yang dilakukan. Tapi apa jawab Allah? Kamu bohong, kata betul. Walakinna qatalta, kamu berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu perang untuk orang kata pada kamu dia ni adalah orang yang berani. Kan, berani. Summa qila, kemudian orang pun berkata pada dia, dia berani. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulfina, dan diheret ke dalam api neraka. Itu kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma. Ni orang belajar ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, kemudian dia pandai baca Quran. Ni kan kategori orang berilmu pula, kan, dihadapkan dan dipaparkan apa yang Allah berikan kepada dia. Allah tanya, kamu buat apa kat dunia? Aku belajar ilmu ya Allah, aku mengajar dan aku baca Quran, segala macam kepandaian yang kau berikan. Allah kata, kadzabta, bohong. Walakinnaka ta'allamta al-ilma, kamu belajar ilmu supaya orang boleh kata kamu alim. Ni kategori orang alim, orang belajar, kan. Dan kamu baca Quran supaya orang boleh kata kamu ni qari. Kemudian orang pun berkatalah, kalau nak tahu alim, dia lah orangnya. Nak tahu dia siapa yang qari, dia lah orangnya. Jadi kamu seronok orang berkata macam tu, kan. Walaupun kamu kata kamu belajar ilmu lillahi ta'ala, tapi di sudut hati kamu supaya orang kata kamu dia ni alim, dia ni qari, kan? Akhirnya dicampak ke api neraka, kan. Yang ketiga ni orang kaya pula, yang Allah berikan dia harta, kan, dan dia pun menggunakan nikmat harta tersebut. Di akhirat nanti Allah hisab, kamu buat apa kat dunia? Dia kata, apa yang diberikan kepada aku infakkan lillahi ta'ala. Allah kata, kata bohong, kan. Tetapi kamu buat itu, kamu infak, kamu itu supaya orang kata kamu jawad, pemurah. Maka dikatakan kamu itu pemurah, dan akhirnya dia dicampak api neraka, kan. Cumanya hadis ini kita bukan bermakna kita ni tak boleh belajar, bukan bermakna kita tak boleh baca Quran, bukan bermakna kita tak boleh nak infak, bukan, kan. Tetapi hadis ini mengingatkan kita, lakukanlah kebaikan-kebaikan ini, tetapi jaga hati, kan. Kalau terlintas macam tu, cepat-cepat potong. Sebab ini semua mainan syaitan. Dia tidak memberikan kita motivasi yang teruk dah. Dia menambah motivasi pada kita untuk terus kita melakukan kebaikan demi kebaikan, kan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Zar, dia berkata, ra'aitar rajul ya'malul amalan min khairi wa yahmuduhu nasu alaih, qala tilka ajilu bushra lil mu'min. Seorang telah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimanakah pendapat Tuhan tentang seorang lelaki yang berbuat kebajikan, lalu orang lain memujinya, padahal niatnya ikhlas kerana Allah. Baginda menjawab, itu adalah kegembiraan awal bagi orang mukmin, kan. Niat bagus, orang puji tak ada masalah. Yang penting jangan tenggelam dalam pujian itu, sebab Nabi kata itulah kegembiraan awal bagi orang mukmin. Sebab barangkali itu menjadi perangsang kepada orang lain untuk melakukan kebajikan, kan. Sebab itu tuan-tuan, kita fikir apa kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan walaupun kecil. Barangkali yang kecil itulah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia sangat besar, kan, nilai ataupun kualitinya, tuan-tuan. Yang penting kita berazam, pagi-pagi kita dah fikir apa kita nak buat. Satu. Orang yang baik Nabi kata ialah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, kan. Sambil sembang, barangkali ada nasihat yang boleh kita berikan,
sambil-sambil kita berwasap, dan barangkali ada nilai-nilai yang kita berikan. Mudah-mudahan itu menjadi saham kita di akhirat nanti, supaya apa yang kita sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ganjarkan kita dengan ganjaran yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab setakat ini, dan insya-Allah pada pertemuan akan datang tahun depan, kan, 2022, dan kita akan lihat takut kepada Allah dan muraqabatullah. Takut kepada Allah dan kita merasakan Allah sentiasa mengawasi kita. Muraqabatullah, Allah masih terjadi. Jadi tak perlukan CCTV, tetapi muraqabatullah ini kan menjadi perangsak, jadi pemakin pada kita untuk melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung mengampun maaf sedikit kasar bahasa, kan. Aku berastagfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladziina aamanu.